Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Zahid dedah rahsia besar mufakat nasional, rahsia besar PAS. Zahid kata atau mendakwa, mufakat nasional runtuh kerana sikap hipokrit PAS. Fadli Sa'ari sentap. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari meminta Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak membahaskan isu mufakat nasional kerana tiada keperluan memanjangkan isu berkenaan buat masa ini. Ramadan ini kita memperbanyakkan amal ibadat dan kurangkan pertembungan, takut melarat sehingga mengurangkan pahala nanti, kata beliau. Apatah lagi sengaja melontarkan isu tidak perlu yang tentunya akan memanjangkan perbahasan antara kedua-dua pihak, kata Ahmad Fadli. Semalam Ahmad Zahid menyatakan, PAS yang meruntuh dan meninggalkan mufakat nasional bukan UMNO dan mengingatkan PAS supaya tidak bertanam tebu di bibir berhubung isu mahu menghidupkan semula kerjasama itu. Presiden UMNO dilaporkan berkata PAS perlu ikhlas jika mahu menghidupkan kembali MN dan parti itu ketika ini mahu terus bersama rakan parti lain dalam kerajaan madani. Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas berkata, beliau sekadar mahu mengingatkan punca sebenar kegagalan MN dengan mengaitkan hubungan sulit UMNO dengan pemimpin atau pimpinan Pakatan Harapan PH sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Kata beliau, sekadar mengingatkan perbualan telefon antara cikgu dan murid serta gumpalan kertas A4 yang berlaku sebelum PRU15 ialah sebesar-besar bukti telah berlaku hubungan sulit antara Datuk Seri secara peribadi dengan pimpinan Pakatan Harapan, katanya. Akhirnya ia terlaksana selepas PRU15. Sudah tentu hujah yang biasa didengar ialah kerana ia titah yang di-Pertuan Agong agar Barisan Nasional bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan persekutuan. Ia semata-mata patuh kepada titah sahaja, katanya. Beliau turut mempertikaikan keikhlasan penyertaan Barisan Nasional BN dalam kerajaan perpaduan, sama ada benar-benar kerana titah atau sebab lain. Andaikan ia benar, soalnya, adakah kerana titah juga BN sanggup bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan negeri di Perak? Walaupun ada alternatif lain untuk membentuk kerajaan dominasi Melayu Islam atau Muslim? Adakah kerana titah juga BN sanggup bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan di Pahang walaupun ada alternatif lain untuk membentuk kerajaan dominasi Melayu Muslim? Jika kerana titah, titah yang mana? Atau titah siapa, katanya. Beliau turut mempersoal kenyataan Ahmad Zahid yang menyatakan harapan agar kerjasama BNPH itu kekal sehingga PRU ke-16 pilihan raya umum ke-16. Adakah ini dengan maksud di dalam pilihan raya akan datang BN akan terus bekerjasama dengan PH menentang Perikatan Nasional PN 1 lawan 1? Adakah ia juga kerana titah? Tidakkah itu dengan sendirinya bermaksud selepas PRU 16 nanti, BN akan terus bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan jika pun menang, katanya. Justru katanya beliau meminta kalimah titah tidak digunakan bagi maksud sedemikian. Janganlah pergunakan kalimah titah sampai begitu sekali. Panjang lagi jawapan boleh diberikan tetapi lebih baik setakat ini sahaja sekadar respon, katanya. Jika tidak dimulakan oleh Datuk Seri Zahid, tiada keperluan untuk menjawab sebenarnya. Kerana semua orang sudah tahu duduk letak isu sebenar, katanya. Buat masa sekarang, jika Datuk Seri terus istiqomah untuk bersama PH, saya ucapkan selamat berjaya, katanya lagi. Jadi selepas ini diharap-harapkan PAS tak lagi mengungkit untuk adanya kerjasama dengan UMNO. Dan diharap juga selepas ini UMNO pun tidak pula mengungkit-ungkit lagi tentang perkara ini. Kerana seperti yang dikatakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari, beliau meminta supaya jangan memanjangkan isu berkenaan buat masa ini
Ramadan ini kita memperbanyakkan amal ibadat, kurangkan pertembungan takut melarat sehingga mengurangkan pahala nanti, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pencapaian luar biasa Anwar Ibrahim. Kemenangan yang terbesar Anwar Ibrahim yang pastinya akan menggemparkan Perikatan Nasional, menggemparkan Muhyiddin Yassin dan juga Hadiawang, dan paling penting lagi, tidak akan dapat memberi peluang lagi kepada pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan pada masa ini, dan tidak ada lagi peluang untuk mereka untuk mencari modal yang seterusnya bagi mengecam kerajaan terkini. Ini apabila dilaporkan sendiri dalam Sinar Harian, Malaysia kini mencapai minat pelaburan baharu bernilai RM45.4 bilion. Itu yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Bukankah ini satu pencapaian yang luar biasa? Anwar jalan ke sana ke sini membawa uang untuk kerajaan, untuk negara yang bukan sedikit, tetapi 45.4 bilion. Malaysia berjaya mencapai minat pelaburan baharu dengan potensi nilai RM45.4 bilion hasil lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman yang berakhir Jumaat. Anwar berkata pelabur Jerman dan juga dari negara Eropah lain yakin dengan Malaysia disebabkan kestabilan politik, dasar yang jelas dan kecekapan jentera kerajaan dalam proses kelulusan projek. Insentif yang ditawarkan dalam persaingan hampir sama dengan negara-negara jiran. Tapi yang menarik mereka nampaknya ialah kestabilan politik, dasar-dasar yang jelas, dan kesediaan kita bekerja sebagai satu pasukan dalam mempercepat proses kelulusan projek-projek, katanya dalam sidang media pada akhir lawatan 6 hari beliau ke Berlin dan Hamburg. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata dasar Malaysia berkaitan peralihan tenaga juga membantu menarik pelaburan baharu. Misalnya, dasar-dasar hijau kita, transisi tenaga dan tenaga boleh baharu, penyelidikan dalam bidang hidrogen solar. Perkara itu boleh kita tekankan dengan sendirinya menarik perhatian mereka untuk melabur di Malaysia, katanya. Semasa di Berlin, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan rekan sejawatan beliau, Chancellor Olaf Scholz. Selain bertemu Naib Chancellor Jerman, merangkap Menteri Ekonomi dan Tindakan Iklim Robert Habeck, serta mengadakan kunjungan hormat kepada Presiden Jerman Frank-Walter. Anwar juga berkata dasar luar Malaysia yang lebih pragmatik termasuk hubungan yang baik dengan negara seperti Amerika Serikat, negara zon Eropah, China, Jepun dan Korea Selatan juga membantu menarik pelaburan. Ini sangat membantu dalam soal ketegangan Amerika Serikat dengan China, kata Anwar. Nampak mereka rasa Malaysia boleh menjadi tempat pelaburan yang boleh mengurangkan isu ketegangan antara dua negara tersebut, kata beliau lagi. Beliau berkata pertemuan turut berlangsung dengan 38 peneraju industri dari Jerman, Belgium, Prancis dan Belanda yang memberikan komitmen yang sama untuk sama ada membuat pelaburan baharu atau meningkatkan pelaburan sedia ada di Malaysia. Antara peneraju syarikat utama yang ditemui Perdana Menteri di Berlin dan Hamburg ialah dari X-Fab, Silicon Foundries, Melexis, Infineon Technology, Scott AG, Siemens Energy, Nexperia dan Airbus. Menurut Anwar, X-Fab akan membuat pelaburan besar di Sarawak, manakala Infineon yang telah bertapak sejak 5 dekad di Malaysia akan menambah pelaburan sebanyak 5 juta euro. Semua ini dapat kita capai disebabkan hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin Jerman. Walaupun ada banyak atau ada beza pendapat mengenai isu-isu tertentu seperti Gaza, namun dari segi diplomatik dan ekonomi amat baik. Liputan media antarabangsa seperti Financial Times dan New York Times yang anggap Malaysia
sebagai pusat perkembangan elektronik dan semikonduktor juga membantu usaha kita, katanya. Syarikat Aero Angkasa Airbus pula bersedia membeli Syarikat Aero Angkasa Airbus pula bersedia membeli produk dan perkhidmatan bernilai RM1.4 bilion dari Malaysia untuk Jerman dalam tempoh 5 tahun akan datang. Mengenai isu peraturan pembasmian hutan Kesatuan Eropah yang menjejaskan ekspor sawit ke negara Kesatuan Eropah EU, Anwar berkata kritikan EU terhadap isu penebangan hutan adalah meleset. Mereka tidak mengikuti perkembangan mutakhir. Kini tiada penebangan hutan meluas sebagaimana berlaku dulu. Bila saya beri penerangan keadaan mutakhir, nampak sikap mereka lebih positif, katanya. Terdapat lebih 700 syarikat Jerman di Malaysia dengan pelaburan hampir 15 bilion US dollar bersamaan dengan RM70.24 bilion. Pada 2023, nilai perdagangan kedua-dua negara berjumlah RM63.5 bilion dengan peningkatan 1.8% nilai ekspor kepada RM30.56 bilion daripada RM30.03 bilion pada 2022. Sebanyak 486 projek dengan penyertaan syarikat Jerman bernilai RM45.69 bilion bersamaan dengan 12.08 Amerika Syarikat dolar telah dilaksanakan pada tahun 2023 di samping mewujudkan sejumlah 49.591 peluang pekerjaan bernama, dipetik Sinar Harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.